Jadi sebab itu, fokus kerajaan sekarang ini adalah untuk memastikan bahawa ekonomi rakyat berkembang. So, kita turunkan inflasi supaya kadar kenaikan barang itu tidak terlalu cepat. Kerajaan fikirkan gaji progresif next year nak laksana. Kerajaan fikirkan bagaimana nak selaraskan minyak. Orang kata subsidi. Subsidi antaranya di dalam minyak. Supaya subsidi itu tidak bocor. Pergi kepada orang-orang kaya, kepada orang asing, kepada negara jiran. Tapi yang tu yang kena kecam, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tahu benda itu akan melondeh dan menelanjangkan mereka yang terlampau kaya. Tapi tak apalah. Sebab apa? Yang terlampau kaya tak perlu isi pun. Dan dia takkan isi pun. Termasuk YB yang dah terlampau kaya tu tak perlu isi. Sebab data anda memang ada. Yang kena isi ni orang miskin, tuan-tuan. Yang kena isi ni orang-orang miskin. Ni saya nak bagi tahu. Puan Azhar Karashi sekali lagi. Dia pergi hentam Rafizi. Padu gagal kerana imej Rafizi yang tidak diyakini rakyat. Puan. Pengkalan data utama disifatkan gagal kerana sistem kerja komunikasi dan imej Menteri Ekonomi yang tidak diyakini rakyat. Dakwa Datuk Muhammad Puan Azhar Karashi. Muhammad Muad berkata kerajaan Sarawak secara terbuka menyatakan kebimbangan sistem itu sekaligus meminta pendaftarannya ditangguhkan. Tak ada kena-mengena dengan imej. Kat Sarawak orang tak ada kena-mengena dengan imej dan Sarawak mencatatkan pendaftaran tertinggi, tuan-tuan. Setakat minggu lepas Sarawak mencatatkan pendaftaran padu yang tertinggi. Sarawak mencatatkan pendaftaran padu yang tertinggi. Namun begitu, dia atas sebab lain. Tetapi bila dia kata gagal, sekarang ini yang sudah mendaftar dengan padu setakat hari ini, menurut laporan sudah hampir mencecah 9 juta orang. So target 50% itu insya-Allah by 31 hari bulan ini memang boleh dicapai dengan jayanya. Namun begitu kita sedih apabila Sarawak sudah menyatakan mereka menghentikan dan kawan-kawan kita di Sarawak termasuk di UTC dan sebagainya mengatakan tidak lagi dibuka, dah tak ada dah. Kan UTC pendaftaran padu itu tidak dibuka. Jadi ramai yang bertanya kepada Parti Keadilan Rakyat Sarawak, ahli-ahli kami, AJK kami, so parti macam mana ni, boleh tak bantu untuk pendaftaran? Kan boleh tak bantu untuk pendaftaran? Dia tanya. So jawapan dia boleh, tuan-tuan. Untuk makluman, kami ni kerja sendiri tanpa ada apa-apa dana daripada kerajaan. Ini inisiatif kami sebagai parti dan sebagai cabang dan NGO kami insya-Allah akan melakukan pendaftaran padu. Pendaftaran padu akan dilaksanakan, akan dibuat di Kuching, di Petrajaya, di Kubah Ria Petrajaya. NGO kami akan melaksanakan pendaftaran padu bagi sesiapa yang belum mendaftar atau tak pandai mendaftar, boleh terus ke kawasan ke kawasan Kubah Ria untuk kita melaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Pendaftaran padu akan ada di sana. Tolong datang, bawalah ahli keluarga dan sebagainya. Kita ada AJK kita datang melaksanakan tanggungjawab. Kita akan bawa laptop dan sebagainya untuk memastikan perkara ini berjalan dan juga membantu tuan-tuan dan puan-puan di Sarawak terutamanya. Dan saya nak share sikit apa yang dapatan sekarang ini sekadar terkini berkenaan dengan tempat-tempat kawasan yang belum lagi mendapat ataupun belum lagi di Sarawak. Ini di Sarawak saja. Saya dah data seluruh Malaysia tapi saya ambil Sarawak je lah. Yang sekarang ini kawasan yang belum lagi mendaftar padu dan berkemungkinan besar akan ketinggalan dengan padu ini. Okey, saya boleh share ini saja. Okey. Ini adalah peta heat map berkenaan dengan seluruh peta Sarawak dan kalau kita tengok ini adalah 765 kawasan yang dikenal pasti belum mengemas kini padu di Sarawak. Ini kawasan kawasan untuk merah ni maksudnya padu tu dah mula tersebar lah. Dah ada. Tetapi untuk biru ni perlukan bantuan. Ada lagi biru ni perlukan bantuan. So kalau saya tengok Kuching 85 kawasan, tak banyak dah. Bintulu 55. Contohnya saya sebut je lah, Sibu 54, Miri 47, Subis 42, Sebawah 41, Kapit 29. Yang besar adalah Kuching, Bintulu dan Sibu. Tapi Kuching 85 kawasan masih belum lagi berdaftar. Tapi kampung saya, Samariang, alhamdulillah tinggal satu saja kampung yang sudah berdaftar. Yang paling kecil adalah Pakan di Julau. Semua dah, Pakan sudah, Julau tinggal 8, Asajaya 8, Saratok 9,
Tanjung Manis 10, Betong 10 dan sebagainya. Darul Telang Usan dia ada. Tapi paling besar adalah di Kuching dengan 85 kawasan yang belum berdaftar. Detail dia ada ada. Saya ada detail dia. Cuma saya tak boleh tunjuk lah detail tersebut kan. Tapi untuk untuk detail dia, kawasan landed property ada 319 kawasan atau 41% belum lagi mendaftar kawasan tersebut. Kalau saya nak ambil contoh, kita ambil kawasan di Kuching di Kuching, antara kawasan yang di Kuching kawasan yang belum adalah contohnya Mayang Magai Kemarau Jugah Rumah Jampung, ini di Kuching. Ni di kawasan sorry itu di Kanawit, silap. Itu di Kanawit Courtyard Sanctuary, di Summit Condominium, Fluoride Condominium, Gala Resident, kebanyakannya kondominium dekat kawasan Kuching. Inspire Heights Condominium, Jazz Suite, Viva City. Okey, kenapa? Sebab mereka beranggapan mereka tak akan dapat bantuan, so mereka tak nak update. Itu je. Kan? Bukan sebab apa pun. Mereka beranggapan, yalah, duduk kondominium ni, dia orang anggap memang dia orang tak akan dapat bantuan. Tetapi tuan-tuan, I'm just telling you, you have to register. Why? You might be surprised that you might get the subsidy. You might be surprised. Okay? Antara yang kawasan lain adalah Bandar Batu Kawah, Township, Kampung Kudil lah mak. Kampung Semilang, Sentosa Commercial, Counter, Tadika Kemas, Editor Kemas masih ada. Batu Tujuh, kawasan Batu Tujuh pun saya dah gitu. Apa cerita tu? Banyak lagi banyak lagi kawasan yang saya takkan sebut kat sini lah, terlalu banyak. So senarai itu ada, tapi insya-Allah seperti mana yang saya sebut, pukul Sabtu dan Ahad ini adalah hari terakhir pendaftaran di kawasan Petrajaya sahaja, sebab tim saya tim Petrajaya di kawasan Kubah Ria. So kita akan bermula mungkin pukul 10 pagi sehingga pukul 3 petang mungkinlah. Kita tengok nanti kalau ada nampak banner padu tu datang. So 29, 30, 31. 29, 30, 31 adalah hari terakhir 31, satu hari bulan dia akan tutup. So berkenaan dengan padu ini adalah satu perkara yang sangat penting dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan terus mendaftar padu tersebut. Okay? Tak apa, Sarawak dia nak stop, itu terpulang dan hak kerajaan negeri Sarawak. Tetapi dia tak boleh menghalang kami sebagai rakyat Sarawak dan wakil federal untuk mendaftarkan rakyat yang berminat untuk mendaftar. Silakan datang. Baik. Tolong sebarkan juga pada rakan-rakan lain yang mana di Sarawak, di Kuching dan sekitarnya datang ke Kubah Ria pada hari Sabtu dan Ahad ini selama 2 hari insya-Allah. Kita nak bagi kesedaran, bagilah. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan kadang-kadang kita ni bias tau dalam menimbulkan kesedaran. Tapi mungkin benda ni berlaku zaman masa tu ialah 2017 kan. Kemudian dia bukan Melayu. Dia orang Melayu, orang Islam, perempuan. A woman caught selling Allah slipper in 2017. Netizen now asking, why wasn't anyone outraged? Pemilik kedai kasut beri alasan tidak sedar. Tak sedar bahawa slipper dia ada perkataan Allah dekat situ. Kan? Dia ada perkataan Allah dekat slipper dia. Dia tak sedar. Dia dah lama dia jual slipper ni tuan-tuan. Saya dah baca artikel ni. Dia kata lama dia dah jual slipper ni. Baru tahu. Oh, rupanya ada. Kan? Ini pun ada. Pada tahun 2017, dakwaan kalimah nama Allah pada slipper benar di Perak. Selipar yang tertulis kalimah Allah, Asmaul Husna, Ya Hayyun Ya Qayyum yang juga dirampas. Allah ada 99 nama yang telah dirampas dan tidak akan lanjut sedang dilakukan. Kalimah Allah Al-Hayyun Al-Qayyum dekat selipar juga. Nama Allah ni bukan setakat Allah. Kalau kita baca Asmaul Husna, ada 99 nama Allah yang kita tahu. Ada banyak lagi, tapi yang kita tahu ada 99 menurut hadis. So sekarang ni, kenapa reaksi kita pada zaman 2017 tak sama dengan reaksi kita pada tahun ini? Adakah kerana yang itu adalah bukan orang Melayu, yang ini orang bukan Melayu, therefore kita kena tunggang orang Melayu ni supaya kita bangkitkan semangat, tuan-tuan. Kita kena bawa mereka, kita ni pejuang Islam, kita ni terpaling. Politik itu politik lapuk lah. Kaedah politik itu adalah kaedah politik lapuk.
Kalau kita benar-benar nak memenangi hati orang Melayu ni sebenarnya, bagi saya, number one-nya, ekonomi. Kalau kita benar-benar nak menangkan hati orang Melayu ni, number one, kita kena majukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu sekarang ni dah letih dan penat dengan politik perkauman ni, tuan-tuan. Majoriti orang Melayu dah penat dan letih dengan politik perkauman. Yang ada nak main sentimen-sentimen ni sebilangan kecil je. Yang pelampau-pelampau dalam PAS, dalam Bersatu, even dalam UMNO pun. Even yang tak ada parti pun ada, sebilangan kecil. Majoriti dalam PAS, dalam UMNO, dalam PKR, dalam DAP, dan majoriti rakyat yang tak ada parti ni, majoriti mereka, they just want to go by. Mereka just nak teruskan kehidupan harian mereka. Mereka nak memastikan bahawa ekonomi mereka, esok aku nak makan apa?